حقا على الإسلام والإيمان يا ربنا بالمصطفى العدناني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صافوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن أنت الذي سميت في القرآن أحمده في السر والبرهان حقا على الإسلام والإيمان يا ربنا بالمصطفى العدناني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya, apa kabar? Sabahul khair, kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua? Diharapkan semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera pada pagi ini. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi peluang, nikmat kehidupan, nikmat iman dan Islam sehingga hari ini. Dan alhamdulillah kita masih lagi diizinkan Allah untuk bersama-sama pada pagi ini dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama mendekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim yang merupakan satu kalam yang sangat agung, kalam Allah yang sangat-sangat mulia yang memang menjadi tuntutan kepada seluruh umat muslim, insya-Allah. Baik, jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, untuk pagi ini kita akan meneruskan pengajian kita seperti biasa. So tuan-puan boleh bersedialah dengan Al-Quran masing-masing. Okey. Untuk hari ini kita akan sambung pada muka surat 30. Muka surat 30
ayat 194. Okey. Muka surat 30 ayat 194. Jadi tuan-tuan dan puan, saya pasti hari ni berapa bulan? Hari awal bulan 3, 1 hari bulan 3, dan tuan-puan yang ada anak kecil ataupun ada cucu-cucu yang bersekolah tu, mesti tuan-puan macam risau kan, baru nak mula persekolahan ni. Tapi apa-apa pun kita serahkan saja pada Allah. Ya, walaupun keadaan COVID ni belum pulih sepenuhnya lagi, tapi sekarang ni KKM memang dah benarkan untuk sekolah dan sebagainya kan, atas pembincangan mereka lah dengan Kementerian Pelajaran semuanya. Dan so hari ni tahun 1 tak salah saya kan, dia berperingkat juga tu. Jadi saya harapkan tuan-puan bawa bersabar. InsyaAllah kita serahkan pada Allah. Moga-moga dipermudahkan urusan mereka dalam menuntut ilmu. Lama sangat di rumah kan, yelah ngaji kat rumah online dan sebagainya. Mungkin ada keluarga yang tak mampu untuk menyediakan alatan macam telefon. Kalau anak-anak ramai yang bersekolah tu, susah lah sebenarnya. Dan bila dah buka sekolah ni, mungkinlah agak kurang sikit bebannya. Tapi apa-apa pun setiap orang lainlah hujan dia tuan-puan kan. Ada orang juga dah habis ratusan ribuan ringgit untuk beli kelengkapan untuk anak-anak, untuk apa kita sebut apa, PDPR kan, untuk pengajian secara online ni. Tu tiba-tiba ada juga yang kata, kenapa tiba-tiba tukar balik pergi sekolah macam biasa? Sebab nak kena beli baju sekolah dan sebagainya. Itu saya kata tadi, setiap orang lain lah ujiannya kan, lain ujian. Ada orang tak ada masalah pun, buatlah macam mana pun, semua okey ya. Jadi kita doakan semoga segala urusan mereka dipermudahkan. Moga-moga Allah angkat darjat mereka yang usaha ibu bapa lah khususnya, yang sentiasa memberi dorongan kepada anak-anak mereka untuk meneruskan. Sebab budak-budak ni dia memang di bawah pantauan ibu bapa lah kan. Dia bukan macam kita tuan-puan, bukan macam tuan-puan. Tuan-puan ni lain kan, dah ada akal fikiran yang boleh berfikir secara jauh, boleh fikir panjang lah, senang cerita kan. Kalau anak-anak ni lain, dia perlukan dorongan, bimbingan. Kita kena push, kena tolak mereka untuk terus ke depan, supaya mereka rasa kepentingan menuntut ilmu tu ya. Sebab kanak, biasalah saya sendiri pun macam tu dulu. Kalau sekolah, bukannya kita tahu pun tujuan pergi sekolah kan. Kadang-kadang pergi tu sebab nak jumpa kawan, bukannya ada tujuan yang betul-betul orang kata sebagai talibul ilmi, sebagai seorang penuntut ilmu. Jadi bila kita dah latih, mak ayah ni dah latih anak-anak untuk sentiasa menunjukkan bahawa ilmu ini adalah satu perkara yang sangat penting untuk kita meneruskan kehidupan kita, baik ilmu agama, baik ilmu dunia, duniawi, ukhrawi, tak kisahlah, perlu diterapkan. Supaya apa? Supaya kita mampu untuk menguruskan kehidupan kita atas dunia. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak meneruskan kehidupan kan? Kalau tidak, nanti kena tipu dan sebagainya. Kena tipu tak? Tuan-puan mesti pengalaman. Saya sendiri pun pernah. Bila kita tak ada pengetahuan sesuatu tu, habislah kena tipu dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dipermudahkan tuan-puan ni mungkin ada anak cucu tu kena risau ya, kena COVID dan sebagainya. Tapi tak apa. Itulah saja sedikit orang kata apa, pencerahan pagi kan, hari Isnin. Baik. So sahabat-sahabat yang baru masuk, jangan lupa bantu saya untuk share dulu. InsyaAllah kita akan buka dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik tuan-tuan dan puan. Jadi insyaAllah untuk pagi ini kita teruskan ya.
Jadi yang belum share tolong share dulu, insya-Allah. Tuan-puan boleh bersedia dengan bacaan semasa masing-masing. Dan minta maaf kalau dengar bunyi gedung-gedang tu. Di sebelah ni masih lagi renovate rumah, tak selesai lagi. So kalau mengganggu tu minta maaf tuan-puan. Dan kalau tak ada apa-apa gangguan, alhamdulillah lah, syukurlah. Ya. Baik, so ini dia untuk bacaan kita pada hari ini. Ayat 194 muka surat 30. Ya, muka surat 30. Boleh bersedia dengan muka surat 30. Dan sahabat-sahabat yang tak ada Quran, yang menonton melalui phone ataupun hanya phone semata-mata tak ada Quran, lintangkan phone tu siap-siap. Okey, lintangkan phone tu siap-siap supaya dapat satu visual yang lebih jelas. Okey. Dugaan dalam kehidupan sentiasa ada. Betul puan. Okey. Jadi tanpa buang masa lagi tuan-puan, jom kita teruskan. Saya harap semua dalam keadaan yang semangat. Jangan lupa pagi ni untuk sama-sama kita tajdid niat kita, perbaharui niat kita, insya-Allah. Moga-moga segalanya lancar, dipermudahkan. Okey, amin ya rab. Kuat juga bunyi ni. Kalau kat sini lah bunyi apa? Grinder tu. Dia orang drill ke apa benda tak tahu kan. Tuan-puan terganggu ke? Okey je kot nah. Tak dengar Tak apalah. Okey baik. Jom kita teruskan. Tarik nafas semua. Sama-sama tarik nafas. Kita akan mulakan bacaan kita bersama-sama. Kita baca ramai-ramai. Tuan-puan boleh Tuan-puan yang berada di rumah tu, saya nak cabar untuk baca sekuat yang boleh. Sekuat yang boleh. Tak kuat sangat. Okey, alhamdulillah. Alright. So, sedia semua. Tarik nafas. 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Okey, baik, alhamdulillah. Kalau tuan-puan dengar suara saya jelas, alhamdulillah, sebab saya kat sini memang kuat betul ni. Yelah sebab kat sini kan tuan-puan dengar suara saya tu alhamdulillah lah. Sebab saya takut mic ni dia tangkap yalah bunyi sekeliling ni kan. Tapi tak apa. Dah selesai dah. Alhamdulillah. Jadi selesai bacaan kita beramai-ramai. Apa yang kita nak buat selepas ni ialah sesi bedah membedah. Tuan-puan boleh bersedia dengan alat tulis masing-masing, peralatan bedah masing-masing. InsyaAllah kita akan tengoklah mana yang perlu kita boleh lihat dan perbaiki, InsyaAllah. Jom kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. Baik, tuan-tuan dan puan, yang di awal ni jangan pelik pula tengok dia. Ini sebenarnya hamzah wasal ni. Saya tak tahu kenapa dia jadi macam ni. Dia pun adalah lari sikit efek dia ni. So itu adalah hamzah wasal sebenarnya. Tak ada apa yang pelik pun. Okey, tak ada apa yang pelik pun. Itu adalah hamzah wasal. Dan di sini adalah hukum alif lam syamsiyah. Asya, 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 asyahrul haram,
asya, asya. Kemudian matikan ha di sini. Asyahrul. Asya ni alif lam syamsiah. Dan al-haramu adalah alif lam qamariyah. Jadi huruf ra baris depan ni masuk terus pada lam. Asyahrul. Dan jangan lupa huruf ra baris depan, jangan lemahkan bunyi dia. Rul. Tebal ra baris depan tebal. Rul. Asyahrul hara. Huruf ra baris atas pun sama tebal. Yang alif mad sebelumnya baris atas. Mu, huruf mi baris depan mu. Okey, satu harakat saja. Bisya. Sekali lagi kita jumpa kalimah yang sama seperti di awal ini, iaitu alif lam syamsiah. Bisya. Kalau kat sini asya, kalau kat sini bisya. Hukumnya sama, alif lam syamsiah. Bisya, bisyahril. Huruf ra baris bawah nipis. Bisyahril hara. Bisyahril hara. Huruf ha pedas di celahan ni. Sama juga tuan-tuan kalimah ni. Ni ha pedas, ini pun ha pedas. Okey, alif lam qamariyah sama juga nama hukum. Ya. Dan ha pedas jangan lupa tuan-tuan dan puan. Kita kena sempitkan bahagian tengah kerongkong kita. Ha tengah ke kerongkong. Bisyahril harami. Harami. Harami wal hurumatu qisas. Baik. Huruf ra ni tadi saya ada sebut dah di awal, sama je, tebal sebab dia baris atas. Walaupun dia mat, dia tetap tebal. Tak ada isu pun dia mat ke tanwin ke, janji dia baris atas. Baris atas ke, baris dua di atas ke, tetap tebal. Ingat tu. Huruf mim baris bawah mi, satu harakat sahaja. Wal huru. Wal kat sini alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Kemudian ada lagi huruf ha pedas, cuma dia berbaris hadapan. Hu. Tengah pedas tu jangan lupa muncungkan bibir juga. Pedas sambil muncung. Sebab apa muncung? Sebab baris hadapan huruf ha tu. Bukan sebab huruf ha ni datang daripada bibir, tidak. Tapi sebab huruf ha tu berbaris hadapan. Begitu juga dengan huruf ra, muncunglah bibir kita. Huru, ru, tebal ke? Tebal. Wal hurumatu qisas. Huruma, ma, dua harakat mad asli. Ni alif mad sebelumnya baris atas. Tu, huruf ta baris depan. Tu. Huruf qaf, tebal ke? Tebal. Okey, cuma dia tidak tebal seperti baris atas, tidak tebal seperti baris depan. Qi. Sebab apa saya mention macam tu? Sebab apa saya sebut tidak setebal seperti baris atas, baris depan tu? Takut nanti bila kita nak sebut qaf baris bawah ni, kita terlalu fokus sangat. Qi wal hurumatu qaisas kan, kita menekan-nekan bunyi tu, so tak perlu. Okey. Wal hurumatu qisas. Qi tu je. Qi. Cuma jangan tertukar dengan huruf kaf je lah. Ataupun kita lemahkan ki ke kan, bunyi dia tu. Pastikan tebal juga. Cuma jangan terlalu tebal. Qi sampai kita rasa terseksa kat tekak kita ni, nak keluar kan. Huruf kaf ni datang daripada pangkal lidah kan, so jadi banyak kerja sebab kita nak fokus sangat kat situ. Okay. Wal hurumatu qisas. Huruf sad. Sad. Huruf sad ni tebal tuan-puan. Tebal selamanya. Sa. Kemudian nak matikan hujung tu pun huruf sad juga. Huruf sad juga. So di sini ma'arid li sukun. Okey, ma'arid li sukun apabila kita berhenti pada sad dan sebelumnya terdapat mad asli lah. Sa juga bunyi dia. So kita nak berhenti, pastikan bunyi tebal tu, sifat tebal tu konsisten. Wal hurumatu qisas. Sas. Jangan bunyi sas pula.
hurumatu qisas. Qisas. Kan? Qisas. Huruf qaf jadi kaf, elok qisas terus bunyi dia. Qisas. Senang ceritalah. Satu perkataan ni semua tebal. Qisas. Bunyi dia tebal. Wal hurumatu qisas. Dapat tak tuan-tuan puan-puan bunyi dia Okey, saya baca dulu daripada awal tu. Asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas. Kita mulakan bacaan boleh sama-sama. Okey, ma'al sukun tadi 246 lah. Qisas tu 24 ataupun 6. Okey, isti'azah. A'udzu billah 1 2 mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas. Okey. Kalau sambung boleh tak? Boleh aja. Okey, kalau sambung boleh tak? Boleh aja. Tak ada masalah Wal hurumatu qisasun faman i'tada 'alaikum fa'tadu. Kan nak sambung kalau tuan-puan tak nak berhenti kat situ. Sebab kat sini ada waqaf. Waqaf jaiz. Waqaf jaiz ni, jim ni maksudnya jaiz lah. Okey, daripada perkataan jaiz yang membawa maksud harus ataupun dibenarkan. Maksudnya kita boleh berhenti, kita boleh sambung. Terpulang, tuan-puan boleh pilih. Ada nafas yang panjang, nak sambung, silakan. Kalau rasa tak cukup nafas tu, berhentilah. Tapi poin dia, kalau kita sambung, pastikan di situ berlaku ikhfa. Tanwin pada sad bertemu dengan fa. Asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisasun faman i'tada 'alaikum fa'tadu. Faman i'tada gitu. Qisasun fa gitu. Kalau sambung lah. Okey. Tapi biasanya berhentilah ya. Boleh? Boleh tuan-puan Ayat tak nampak? Tak nampak ayat ke tuan-puan? Lintangkan phone tu. Cuba lintangkan phone tu tuan-puan. Yang kata tak nampak tadi kan. Apa saya kecilkan sikit lah. Boleh lah. Ni saya dah kecilkan sikit. Nampak kot. Sekarang kecil ke kata kecil pula. Kalau nak puas buka Quran sendiri tuan-puan ya. Buka Quran, lepas tu tengok, sambil tu tengok saya punya skrin ni. Lagi bagus. Okey, baik. So tadi dah berhenti pada qisas 246 ma'adil sukun. Kita sambung lagi. Faman i'tada 'alaikum. Banyak huruf ain kat sini tuan-tuan. Banyak huruf ain. Huruf fa dari atas fa, satu harakat sahaja. Kemudian mim dari atas ma. Kemudian nun baris bawah ni. Tapi kita tak adalah bunyi ni. Sebab nun ni kena masuk, loncat terus pada ain ini. Ain kat sini, nampak ni. Dan pertamanya saya nak ingatkan, jangan famani'. Famani'.
kan, famani' tak moni' famani' tada alaikum fa'tadu. famani' tada macam kita sebut perkataan ni'mat. Ni'mat yang Allah berikan kepada kita kan, ni'mat. Nikmat tu asalnya daripada perkataan bahasa Arab lah. Nun ain mim ta marbutah, ni'mat, kan. Itulah bunyi dia. Ni'mat yang Allah beri. Contoh kita nak sebut kan. So ni pun sama. Famani'tada. Kesalahan yang biasa berlaku ialah kemungkinan berlaku ialah ain tu jadi huruf hamzah. Famani tada. So pastikan hati-hati kita jelaskan sebutan ain itu betul-betul. Okey. Famani'tada, huruf ain sempitkan di bahagian tengah kerongkong kita, sebab huruf ain ni datang daripada makhraj mana? Halqiyah, daripada kerongkong kita tuan-tuan dan puan, tengah kerongkong. Famani', kita kena sempitkan di bahagian ni. Nak sempitkan bunyi tu mungkin ambil masa sikit lah kan, nak fahami apa maksud sempit tu. Famani'tada alaikum fa'tadu. Huruf ta pada atas tada. Huruf ta pada atas ta. Dal ni alif mat tuan-puan. Okey, alif mat sebelumnya baris atas. Famani'tada, dua harakat. Sekali lagi huruf ain alaikum fa'tadu. Alaikum alai huruf ain sempit bahagian tengah kerongkong kita. Lai huruf ya mad minta maaf, ya lin sebelumnya terdapat baris atas. Ya lin sebelumnya terdapat baris atas. Ya lin ni apa? Lunak, lembut. Dan sebelumnya mesti huruf berbaris atas. Ustaz, boleh ke sebelum tu baris depan? Tak ada tuan-tuan. Okey, dalam Quran tak ada pun ya mati sebelumnya baris depan, tak ada. Dia mesti baris atas saja. Lai. So bunyinya lai. Kat situlah unsur lembut tu. Di situlah sifat lunak tu. Sifat lunak, lembut. Apa lagi? Lunak, lembut, fleksibel. Itu. Okey, istilahnya tu. Alaikum. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْكُمْ. Mim mati bertemu fa. Okey, mim mati bertemu fa, izhar syafawi. Kalau izhar halqi hukum nun mati. Kalau hukum mim mati izhar syafawi. Jelaskan makhraj dan sifat bagi huruf mim. Okey. Alaikum fa'tadu. Kan? Dapat tak? Kum. Dan kum tu pastikan disiplin bunyi dia ya. Tak mau kum. Alaikum. Kum kum. Bagi kemas sikit bunyi dia. Alaikum fa'tadu. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا. Gitu. Jelas tak tuan-tuan dan puan? Fa'tadu. Sekali lagi kita jumpa ain yang waqaf. Bukan waqaf. Ain yang sukun. Waqaf tu kalau berhenti kan. Ain yang sukun. Fa'tadu. Huruf ta baris atas ta. Huruf dal baris depan du. Fa'tadu. Baik. Yang ni waw mat tuan-tuan ya. Ni waw mat sebelumnya baris depan. Dan di sini nampak ni ada alif dan ada bulat atasnya. Itu adalah huruf tambahan. Okey, harfuz ziyadah. Huruf ziyadah, huruf tambahan tuan-tuan dan puan. Ada pada tulisan sahaja, tetapi pada bacaan memang tidak ada. Tidak akan ada. Bukan sebab perkataan ni ataupun ayat ni, tidak. Memang mana-mana keadaan pun
huruf ziyadah ini tidak akan dibaca. Tidak akan dibaca. Okey? Baik. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ. Huruf Ain lagi. Huruf Ain lagi. Huruf Ain pada atas bunyi dia apa? Okey? Tak mau bunyi alai. Tu bunyi hidung, tuan-tuan perempuan. Huruf Ain di kerongkong kita. Bukan di hidung, di kerongkong. So, kalau kita pergi lebih spesifik lagi, di tengah kerongkong dan kita menyempitkan. Kalau tak sempit, bunyi itu dia terbuka lah, terbuka luas kan. So kita macam seolah-olah macam ada unsur menahan sikit. Bukan menahan sampai tak keluar bunyi. Okay. Tapi buat tu janganlah terlalu kita fokus sangat. Kalau tidak nanti fokus dia susah nak keluar tuan-tuan. Kalau kita fokus sangat, susah kita nak fokus tu nanti. Okay. Susah nak fokus, susah nak keluar bunyi kalau fokus sangat. Bukan susah nak fokus. Kalau fokus terlebih pun susah nak keluar bunyi huruf Ain tu. Okay. Baik. Alaihi. Lai sekali lagi. Bacaan lin. Bacaan lunak. Lai. Alaihi. Lai. Lembut je tuan-puan. Okay. Alaihi bimithli ma. Baik. Huruf ba baris bawah B. Mithli. Mim baris bawah. Matikan sa. Mith. As. Kena keluarkan sedikit hujung lidah kita tuan-puan. Keluarkan hujung lidah kita. Mith. Tuan-puan boleh buat tak? Dapat tak? Okey. Ain dan Hamzah daripada kerongkong, tapi point dia berbeza. Kalau Hamzah dia pangkal kerongkong, pangkal bawah Salimi, pangkal. Kalau ha pedas, kalau Hamzah tadi kan, Hamzah tadi pangkal kerongkong. Kalau Ain tengah kerongkong. Ya, soalan dia apa tadi? Ain dengan Hamzah. Betul. Okey. Hamzah pangkal kerongkong. Kalau Ain tengah kerongkong. Lena. Baik. Alaihi bimithli. Alaihi bimithli ma'tada. Okey, ma ni asalnya memang ma asli. Ma dua harakat kan, tapi sebabkan di sini ada huruf yang mati, huruf yang sukun, maka bunyi mat ni digugurkan. Dah tak ada dah. Maka apa yang kita boleh faham di sini, mim pada atas ni terus masuk pada ain yang mati ini. Dan tak perlu panjang lah. Ma'tada kan. Dengan bunyi lembutnya. Kan. Bunyi dandut-dandut sikit. Alaihi bimithli ma'tada. So tak perlu. Alaihi bimithli ma'tada. Beza kan? Ma tu tak perlu dipanjangkan. Sebab alif mat tu dah tak berfungsi. Okey, boleh faham ni? Alaihi bimithli ma'tada alaikum. Huruf Ain lagi. Banyak huruf Ain sini. Siapa yang ada masalah tentang huruf Ain tu mesti seronok. Sebab kat sini dah ada cabaran. Kan? Siapa yang dah okey, tak ada apalah. Tengok ni pun rasa macam kacang benar Ustaz. Kacang benar. Tahu kacang. Senang benar orang kata ya tak? Alaihi bimithli ma'tada alaikum. Kita sebut pelan-pelan, insya-Allah kita dapatlah bunyi tu. Okey. Ma'tada. Okey, ingat sempitkan tengah kerongkong kita. Ma'tada. Huruf ta pada atas, ta satu harakat aje lah. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Dal baris atas dua harakat. Ma'tada alaikum. Huruf Ain sempitkan tengah kerongkong. Lai sekali lagi bacaan lin. Alaikum.
عليكم 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 لي عليه بمثل ما اعتدى عليكم. Mim mati ni kita matikan dia dengan menjelaskan makhraj dan sifatnya. Alaihi bimithli ma'tada alaikum. Kum gitu. Itu je. Jangan berhenti sharp sangat. Alaikum. Kan? Alaikum. Hilang terus bunyi tu. Gitu. Boleh tuan-puan ya? Banyak huruf ain. Dapat ke? So kalau kita ambil daripada atas ni balik, saya baca pelan-pelan. Hati-hati pada huruf ain. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Boleh tak? Sekali lagi, kita ulang balik. Saya baca, tuan-puan pun ikut sekali sama-sama. Okay, kita baca sama-sama. Boleh? Kacau rebus. Tak habis lagi kacau rebus Teluk Intan. Itu kisah tahun lepas tu. Dah setahun dah. Okay, kita sambung. Sorry, kita baca sama-sama. 1, 2. Okay, ready? Tarik nafas betul-betul ni. Sampai alaikum. 1, 2, 3. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Habis. Kan? Kalau kita baca laju ni, sekejap je habis ni kat sini tuan-puan. Ayat ni tak panjang pun. Boleh ikut kan? Okey, habis. Alaikum. Kita sambung lagi. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Okey. Watta. Huruf waw baris atas. Watta. Huruf ta yang bersabdu ni tuan-puan, kadang-kadang kita tahu huruf ta ni ada sifat hams, kan? Sifat hams ni yang bunyi tu. Jadi pada ta yang bersabdu, sifat hams tu tidak perlu ditonjolkan. Wattaqul, kan? Watta. Tu dia ada unsur London Chocorol tu. Kita tak mau. Ingat unsur-unsur London Chocorol kita tak perlu bawa masuk dalam bacaan kita, bacaan Quran lah. London Chocorol tu yang coklat ke apa tu, ke Apollo, saya pun tak pasti, saya main sebut je, tapi biasa dengar tu London Chocorol tu. Ni tuan-puan pun biasa dengar lah ya, dalam TV iklan tu banyak keluarnya. Alright. Watta. So tak perlu watta kan. Watta tu nampak sangat kita buat-buat dia. Sifat hams ni ada sifat semula jadi, dan ianya akan berlaku bila dalam keadaan mati. What. Boleh tuan-puan? Jelas ke? Huruf ta. Watta. Wattaqullaha wa'lamu. Qullah. Qu ni asalnya mad asli, kan? Asalnya mad asli. Wattaqullah. Qullah. Nampak tak bunyi dia? Ada tak kita dengar bunyi panjang lagi tuan-tuan? Dah tak ada dah. Sebab apa? Sebab kat sini kalimah Allah ni dah bersabdu kan. Jadi huruf qaf ni kita loncat terus masuk pada kalimah Allah ini. So kalimah Allah ni kena baca tebal lah. Dibaca tebal sebab huruf qaf ni baris hadapan. Bukan sebab huruf waw. Waw ni dah dihilangkan bunyinya. Dah digugurkan. Dah digugurkan bacaannya. Kalau kita sambung. Ingat tu, gugur kalau kita sambung je lah. Kalau kita berhenti, contohlah kita berhenti kan, walaupun tak sesuai berhenti kat sini. Wattaqu. Gitu. Dia jadi qu tu dua harakat. Kalau sambung,
tak ada dah. Waw mat tu tak ada dah. Okey. London Chocorol. Oh. Roti macam kek kek. Okay, terima kasih untuk pencerahan berkenaan dengan Chocorol. Okey, kita sambung kalimah Allah tebal. Kita baca dengan sifat taghliz. Tebal, dia sama je lah macam tafkhim, cuma istilah tu kita sebut taghliz. Okey. Jadi kalau kita kata tafkhim pun tak ada masalah tuan-puan. Itu istilah Arab kalau nak mudah sebut je bahasa Melayu kita tebal. Dah faham dah tu. Wattaqullaha wa'lamu annallah. Okey. Wattaqullah. Lidah jangan gulung dalam sangat. Kalau tidak nanti jadi macam mana? Wattaqullah, taqullah. Kan? Kalau lidah tu dia bergulung ke dalam. Wattaqullaha wa qullah. Kita tak nak bunyi qullah. 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 Okey. Wattaqullaha wa'lamu. Dapat tak? Lama pula bunyi dia ya. Bunyi mesin tu. Wattaqullaha wattaqullah. Dapat ke kalimah Allah tu? Tebal tuan-puan ya. Ada yang tiba-tiba berhenti pula. Cuba keluar masuk balik ya. Kadang-kadang internet ni biasalah tuan-puan. Dia ada time dia elok. Ada time dia pening-pening juga. Okey. Wattaqullaha baik, kalimah Allah tebal kita dah saya dah sebut tadi. Wa'lamu, huruf ain lagi. Huruf ha beratas, ha biasa bukan ha pedas. Ha huruf ain, huruf ain yang mati tu. Wa'lamu an jangan kita matikan ain dengan bunyi yang sekat. Wa'lamu. Bagi dia berjalan, bagi suara kita tu mengalir sedikit. Suara kita tu mengalir. Wa'lamu, nampak? Wa'lamu. Ni saya buat perlahan lah tuan-puan. Kan kalau kita baca wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kalau laju tak adalah. Kalau contohlah baca laju kan, tak perlulah kita macam mana nampakkan nak melerit bunyi kat ain tu. Wattaqullaha wa'lamu kan macam tu. Siap tahan ni bunyi tu. Tak perlu pun. Cuma saya nak masukkan tadi huruf ain tu dia ada sifat dia, sifat rakhawah. Sifat bainiyah. Suara tu dia mengalir tapi dia tidak terlalu mengalir dan tidak terlalu tertahan. Sifat bainiyah. Bainiyah ni maksudnya perantaraan, pertengahan ataupun tawassut, tengah-tengah. Okey, tapi itu istilah Arab dia lah. Sekarang ni kita nak faham suara tu biarkan dia mengalir. Jangan tahan. Wa'lamu kan, dia terputus macam tu je. Wa'lamu. Benda ni nampak macam halus tuan-puan kan, tapi inilah dia sifat. Nak nampak yang tuan-puan kata, oh cantik lah bacaan, bunyi nampak kemas lah. Sebenarnya pada kesempurnaan sifat tu sebenarnya bila kita tengok, kadang-kadang orang baca perkataannya sama je, bunyinya sama je, tapi kita akan nampak kalau ada orang yang mengabaikan sifat. So kita nampak setiap karakter huruf tu mesti kita akan rasa macam lemah, longlai, longgar dan sebagainya. Okay, so jelaskan baik-baik. InsyaAllah pelan-pelan kita belajar ya. Dapat sikit pun jadilah. Okay, boleh? Ustaz nanti ada something nak tanya. Kemudian kemudian tu apa ke hair tu? Jelas ke kat sini
huruf ain sama lah, bukanlah kat sini saja terpakainya apa yang saya cerita tadi, malah ianya terpakai pada semua keadaan, khususnya pada ain yang dalam keadaan sukun, dalam keadaan mati. Wa, ma. Tu huruf ain Baik, huruf lam pada atas la. Mu kita kena panjangkan. Sebab apa? Nampak ni. Ada ombak rindu. Bertemu dengan siapa ni? Hamzah. So kalau ada nampak simbol mat, ni simbol mat nama dia tuan-puan yang macam misal tu kan. Simbol mat bertemu dengan Hamzah. Nampak je dia temu Hamzah, confirm 4 ataupun 5 harakat. Itu je. Simpan je dalam kepala macam tu. Wa'lamu an. Dapat tak? Payah juga nak seimbangkan semua sifat. Dia makan masa sikit lah. Sebab benda-benda berkaitan dengan teori ni, kita belajar macam saya sebut sebelum ni, hukum semua orang boleh kenal kan. Kalau kita belajar kita boleh kenal. Kita tahu ni fa hakiki, ni wajibul gunnah. Tapi kita nak menghasilkan bunyi yang seiring dengan kefahaman kita tu. Itu yang ambil masa tu. Memang ambil masa sikit tuan-puan kalau saya pun bila ada part-part yang saya tak sure nak bunyikan tu saya rujuk balik dengan guru-guru. Betul ke bunyi saya ni? Macam tu. Kadang-kadang walaupun kita dah tahu dah benda tu, tahu okey sifat ni sekian, tapi bila bunyi tu rasa macam apa tak kena je bunyi ni. Tapi bila ditanya tentang karakter huruf tu, apa sifat huruf yang ada, kita boleh jawab semua kan. Kau tanya hukum tajwid, kalau macam lai tu, lai, alai, kita tahu dah huruf ya lin sebelumnya pada atas, dah tahu dah. Kalau tanya mesti boleh jawab dah. Lin ustaz, lin. Tapi macam manakah dari sudut bunyi, hasil suara yang keluar tu untuk seiring dengan apa yang dikatakan lin tu tadi. Kat situlah cabaran dia tuan-puan. Jadi banyak step. Bila ngaji ni dia banyak step lah. Ada je yang mahir semua hukum tajwid, tapi bila baca masih lagi tidak, ibarat macam tak belajar. Ada juga macam tu. Ada pula orang yang bacanya okey, bila tanya hukum hakam apa tidak, tak pernah tahu pun. Sebab apa? Mungkin itulah kelebihan setiap orang. Tapi dia ada pro and con lah. Ada kelemahan kekurangan dia. So nak cantik seiring dua-dua tu. Ada kefahaman, maksudnya tahu, dan ada hasil yang baik. Itu sahaja. Boleh nak? Ustaz Mak Jaiz kalau waqaf 2 harakat kan? Betul tu. Puan Safia, cara untuk mengelakkan lantunan yang ada pada zal bersukun. Ni saya ada cerita dah ni. Tak apa, nanti saya jawab. Sebab umum kan. Okey, so ada 2 soalan lah. Pertama Puan Maznah tadi, dia tanya Mak Jaiz kalau waqaf 2 harakat ke? Ya. Macam kat sini kan. Wattaqullaha wa'lamu an. Saya baca dalam keadaan sambung. So mu ni mesti kena panjang. Sebab apa? Sambung. Kita menyambungkan bacaan. Dan kalau kita berbalik kepada hukum itu sendiri, mat jaiz munfasil. Mat ni maksudnya panjang. Mat maksudnya panjang. Bacaan panjang. Kemudian dia sebut apa? Munfasil. Mat munfasil. Munfasil ni maksudnya terpisah, terputus. Makna kata, apa yang terputus? Ni, kalimah wa'lamu ni satu perkataan dan anna satu perkataan. So, mat jaiz berlaku di atas sebab berlakunya pertemuan huruf mat iaitu waw ni dengan hamzah. Waw mat bertemu dengan hamzah. Itu sebab disebut sebagai mat jaiz munfasil tu. Sebab ada pertemuan huruf mat dan huruf hamzah.
dalam dua kalimah. Munfasil ni maksudnya terputus. Terputus dari segi apa? Kalimah tu. Dia bukan dalam satu kalimah. Pertemuan tu berlaku tapi dalam kalimah yang berbeza. Waw tu dalam perkataan wa'alamu. Waw mat ni. Dan hamzah ni dalam perkataan anna. Disebabkan adanya pertemuan tu, barulah datang simbol ni. Simbol mat ni. Disebabkan pertemuan tu, barulah didatangkan simbol mat ni. Nak menunjukkan isyarat bahawa bacaan perlu dipanjangkan. Okey, bacaan perlu dipanjangkan. Dan kalau kita tengok tuan-puan, sebelum ada benda ni, sebelum ada hamzah, maaf. Sebelum ada simbol ombak, misal inilah maksud saya. Sebelum ada simbol mat ni, sebelum ada hamzah, apa yang kita nampak kat sini? Mu ni ialah mat asli. Mu ialah mat asli. Asalnya memang mat asli. Tapi sebab dia jumpa dengan hamzah tu yang jadi panjang tu. Mu bertemu dengan hamzah. Ataupun senang cerita, mat asli yang bertemu dengan hamzah jadi panjang. Dia bertemu dengan selain hamzah ataupun yang bukan hamzah, dia akan kekal dengan hukum asal iaitu mat asli. Jadi kesimpulan dia, wa'alamu. Kita berhenti kan? Contoh kita nak berhenti kat sini. Wa'alamu. Jadilah dua harakat. Wattaqullaha wa'alamu. Mungkin ada yang tertanya, sebab apa jadi dua harakat Ustaz? Bukan kepanjang. Sebab dia tak jumpa hamzah lagi. Tak jumpa hamzah lagi. Tapi bila dia nak jumpa, baru panjang. Wa'alamu an. Dia nak jumpa. Dia dalam perjalanan nak jumpa hamzah tu. So kena panjang. Tapi kalau kita memang niat nak berhenti, kita nak berhenti. Apa itu berhenti? Waqaf. Waqaf maksudnya berhenti. Berhenti di hujung perkataan dan mengambil nafas yang baru. Itu maksud waqaf. Jadi bila berhenti, dia tak jumpa hamzah lagi, maka perlu dibaca dengan dua harakat, berbalik pada hukum asal. Itu sahaja. Tapi kita kena faham, terpakai hanya pada hukum mat jaiz. Mat jaiz munfasil. Itu sahaja. Okey. Itu sahaja. Jelas yang bertanya? Untuk mat wajib lain lah pula. Mat wajib ni ada syarat-syarat dia. Nak berhenti, pastikan kena hamzah berada di hujung. Itu tak apalah. Nanti ada jumpa perkataan ni, insyaAllah kita terangkan. Nak padu lagi, mai masuk Kito. Kita perinci satu persatu ya. Kito, kelas intensif tajwid online. Tapi sekarang tak buka lagi tuan-tuan. Sekarang ni tengah buka seminar makhraj huruf. Siapa yang belum daftar, hari ni kita baru nak buka pendaftaran. 1 Mac 2021 pada jam 12.30 hari ni. Saya bagi tahu siap-siap. Siapa yang daftar 5 terawal, kita akan bagi rehal. Kita hadiahkan rehal lah untuk 5 peserta yang terawal untuk daftar kita punya seminar pada kali ini. Okey, seminar makhraj huruf 2.0 tak salah saya. Okey, makhraj huruf 2.0 yang akan berlangsung pada 20 hari bulan 3. Okay, insyaAllah. So, tuan-puan boleh tekan link kat atas tu. Siapa nak join kita buka pendaftaran pukul jam 12.30 hari ni, insyaAllah. Hari ni, jam 12.30 hari. Okay, kalau aware dapat lah hadiah tu, insyaAllah. Mana tahu ada rezeki. Okay, sambung balik. Tutup cerita. Wattaqullaha wa'alamu annallah. Dapat tak? Mu panjang 4 atau 5 harakat. Kalau sambung. Kalau berhenti 2 harakat lah. Bukan kat sini aja tuan-puan. Terpakailah pada semua mat jaiz. Okay, alhamdulillah. Okay, sikit lagi tuan-puan. Nak habis dah. Annallah wattaqullaha wa'lamu nun bersabdu. Nak buat apa ni? Nun bersabdu.
kena dengung tuan-tuan puan-puan. Kena dengung. Okey, kena dengung. Berapa kadar dia? 2 harakat. Wajibul gunnah. Wajib kita dengung pada nun bersabdu, juga pada mim bersabdu. Wa'alamu an. Nak dengung tu nak malu-malu ke, nak sorok-sorok ke apa, tak perlu tuan-tuan. Dengung secara sempurna. Okey. Wa'alamu an. Buat sungguh-sungguh. Buat sampai maksimum. Wa'alamu an. Tapi janganlah sampai tekan, menyeksa sampai gatal hidung an, kan? Sampai muka jadi macam nak marah ke. Tidak. Bukanlah itu maksud saya. Cuma saya kata tadi, sempurnakan dengung tu. Tanpa melibatkan unsur-unsur sembunyi ke, ataupun melibatkan unsur ikhfa ataupun idgham. Tapi kat sini memang ada unsur idgham pun. An, kan? Masuk tu bunyi tu. Allah. Sebab tu kalau orang ada sesama ke apa, dia sekat. Sebab kita punya aliran suara tu, dia akan pecah. Satu pada bahagian mulut kita untuk menyempurnakan bahagian lidah tu, an. Kemudian setengah lagi iaitu pada nun tu sendiri. Dia akan pergi, tekanan tu akan pergi pada hidung. Sebab tu kadang-kadang ganggu. Kalau kita sesama ke hidung sumbat, kita rasa tak selesa lah nak sebut. Tambah-tambah kalau hidung sumbat kan, memang rasa tak selesa. Dia jadi macam sekat. Wa'alamu an. Dia tak sempurna lah. Tak cantik dia punya perjalanan tu. Okay, boleh Allah. Kalimah Allah ni kita baca dengan tebal. Kalimah Allah kena baca dengan tebal. Sebab apa tebal? Sebab sebelumnya terdapat baris atas, iaitu pada nun ni lah. Dan ingat tuan-tuan perempuan, yang tebal hanya pada lam kalimah Allah. Lam tu, bukan pada nun. Nun pada atas na. So kawal bunyi kat situ baik-baik ya. Anna Allaha ma'al muttaqin. Wa'alamu annallah tapi ingat tuan-tuan, bila kita nak sebut baris atas na tu, jangan ni Allah. Kononnya nak sempurnakan baris atas nun tu baik-baik kan. Ni Allah, tak perlu pun sampai macam tu. Annallaha ma'al muttaqin. Dapat tak? Okey, kalimah Allah tebal lah. Sebab apa? Sebelumnya baris atas. Huruf ha baris atas, ha ma'al. Huruf ain lagi. Mim baris atas, ma. Satu harakat. Al. Huruf ain baris atas ni masuk, loncat terus pada lam yang bertanda sukun. Ma'al muttaqin. Annallaha ma'al Baik. Di sini alif lam qamariyah, ma'al. Kemudian ta yang bersabdu macam saya sebutkan di awal tadi, jangan kita berlebihan dalam menyempurnakan sifat hams. Biar dalam keadaan natural dia ada kat situ. Muttaqin, ada dah kat situ. Tak perlu kita buat muttaqin, ma'al muttaqin, tak perlu mutta tu. Okey. Ustaz, semua dengung keluar ikut hidung ke? Okey. Dengung memang daripada bahagian hidung. Sifat gunnah. Gunnah ni kita kena faham maksud dia ialah suara sengau. Gunnah ni maksudnya suara sengau, ataupun lebih dikenali dengan istilah dengung itulah. Jadi pada huruf mim dan nun ni dia ada dua makhraj.
So ada dua je lah huruf yang melibatkan hidung ni, iaitu huruf mim dan huruf nun. Okey, jadi pada huruf mim, pada huruf nun, kalau kita tengok untuk mim dulu, mim daripada makhraj bibir mulut. Maksudnya bibir atas dan bibir bawah ni tertutup. Nampak tak? Kalau kita tak tutup bibir mulut, tak keluarlah bunyi mim tu. Nampak tak? So itu yang pertama. Dan sebahagian lagi yang menyempurnakan bunyi mim tu adalah datangnya daripada hidung. Yang saya maksudkan separuh tadi tu maksudnya sebahagiannya daripada bibir mulut dan sebahagiannya daripada hidung. Boleh faham tak? Itu maksud saya tadi. Huruf mim dan nun. Begitulah pada huruf nun. Nun pun sama, hujung lidah naik ke bahagian langit keras. Kalau kita tak bawa naik hujung lidah kita, kita biar tergantung kan, takkan terasa lah bunyi an tu. An. So ini berkaitan dengan makhraj lah. Jadi kesimpulan dia, huruf nun dan mim datangnya daripada dua tempat, daripada hidung juga daripada lidah. Pada huruf mim pula daripada bibir mulut dan daripada hidung juga. Mungkin pening kan? So kalau pening tak apa, pelan-pelan boleh tekan link kat atas. Okay, sahabat-sahabat yang nak join, nak tahu lagi detail tentang makhraj huruf ni, jom join. Elok dah tu. Kebetulan kan hari ni kita nak buka seminar pendaftaran, seminar makhraj huruf. Memang cerita pasal makhraj je, daripada semua huruf lah, 29 huruf tu insyaAllah. Siapa yang berkesempatan nak join, tekan link kat atas tu, ada. Okay, kita akan nampak lah insyaAllah. Mudah-mudahan adalah sedikit pemahaman yang kita akan dapat. Sebab saya nak cerita semua ni kat sini susah juga kan. Bukan susah, maksudnya dia bercelaru lah, perjalanan tu dia bercelaru sikit. So kita fokus, kalau makhraj kita bincang makhraj. Okay, huruf dal. Ada yang tanya tentang huruf dal. Huruf dal hujung lidah akan naik, hujung lidah akan pergi ke pangkal gigi belah atas. Ad, faman i'tada. Kalau contoh ni, ada berapa huruf dal ni? Faman i'tada ni. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ مَا اعْتَدَى دَادِدُ مِنْ دُونِ دُو. Huruf dal ni dia tak sama macam huruf D. Yang kita sebut D kan. Donat, duduk di, duduk dal. Okay, ada beza sikit je lah, tak adalah ketara sangat tuan-tuan dan puan. Okay, soalan apa lagi tu? Dah clear kan? Ada soalan lagi ke? Tak apalah. Selesai Macam cakap pelat. Dia tak ada ketara sangat beza dia. Du min dun. Tak. Dia relax je. Min dunihi indallah. Kan, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Okey, baik. Habis dah ya? Annallaha ma'al muttaqin. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al
Huruf ta tadi mutta. Jangan mutta, tak mau. Ma'al muttaqin. Ma'al muttaqin. Qin mad arid lis-sukun. Nak baca 2 boleh, 4 boleh, 6 pun boleh. Huruf zal. Huruf zal jangan lupa. Okey, huruf zal tuan-tuan. Sebenarnya bukan pada huruf zal saja, huruf zai pun samalah. So soalannya, adakah huruf zal yang mati perlu kita lantunkan bunyi dia? Contoh, saya susah sikit lah nak cerita benda yang tak ada dalam contoh ni. Tapi tak apalah, dengar je lah ya. Kalau faham tu Alhamdulillah. Sebab tak apalah. Sebab tak ada contoh langsung dalam ni huruf zal. Wa iz, contoh wa iz qa. Wa iz qala rabbuka lil malaa. Wa iz qala rabbuka. Wa iz qala. Tuan-puan anggaplah ada benda tu kat sini sepatutnya kalau ada penulisannya senang lah nak explain. Ni sebab tak ada kan. Huruf zal. Huruf zal ni kena keluar hujung lidah tuan-puan. Huruf zal kena keluarkan hujung lidah. Wa iz. Wa iz. Wa iz. Wa iz. Wa iz. So kena elakkan bunyi lantun. Wa iz. Wa iz. Ataupun tawallud. Kita silahkan tawallud ni maksudnya kita beranakkan bunyi dia. Wa iz. Wa iz qa. Wa iz qa. Wa iz. Kan bunyi tu. Wa iz. Jadi apa yang kita nak ialah wa iz qa. Wa iz qa. Wa iz qa. Iz. Wa iz qa. Nampak? Kita jangan lepaskan hujung lidah kita daripada makhraj dia. Jangan lepaskan awal. Bila kita lepaskan itu yang jadi bunyi lantun tu. Wa iz. Okey? Wa iz. Wa iz. Wa iz qa. Wa iz qa. Wa iz qa. Wa iz qa. Itu bunyi dia. Dia ada sifat dia, sifat rakhawah kat situ. Suara yang mengalir, suara yang terlepas. Wa iz. So kalau kita tahan wa iz, nampak? Kita tahan bunyi tu. Wa iz. Wa iz. Wa iz. Kita endingkan bunyi tu wa iz. Dah tak ada bunyi dah. Sedangkan kita faham dia ada sifat rakhawah, suara yang mengalir. Nampak? Itu pentingnya sifat. Kalau tidak kita tibai je lah ada bunyi depan. Yang kita sempurna di awal tu adalah makhraj. Wa iz. Wa iz. Hujung lidah keluar. Itu makhraj. Okey. Sifat akan terbina apabila sempurnanya makhraj. So dia kena seiring benda tu. Okey. Kena faham betul-betul. Sifat akan terbina apabila sempurnanya makhraj. Wa iz. Okey, kita dah boleh sebut wa iz. Kita dah tahu dah itu makhraj dia, hujung lidah dikeluarkan. So apa yang berlaku lepas tu? Sifat dia pula. Sifat dia macam mana? Nak biar dia mengalir ke ataupun nak kena tahan suara atau bagaimana? Okey, itulah dia. Kenapa pentingnya sifat huruf dan makhraj huruf. Okey. Boleh tuan-puan. Wa iz qa. Huruf zai lain pula, huruf zai dalam iz. Iz. Kan zaitu. Okey. Azraq. Az. Iz. Gitu. Boleh tuan-tuan dan puan. Huruf zal itu aja. Kalau ikutkan banyak lagi sifat pada zal ni. Kan? Banyak lagi sifat. Cuma yang menjadi tumpuan, yang menjadi orang kata apa? Punca utama untuk bacaan kita lebih baik ialah pada sifat, bila kita faham pada sifat rakhawah. Dia ada sifat lain lagi kalau ikutkan. Dia ada sifat jaharnya, kemudian dia ada sifat istifalnya, dia ada sifat infitah. Okey? Huruf zal ni.
So banyak kalau ikut kan. Cuma bila kita faham rakhawah tu pun dah memadai sebenarnya. Kan, sebab itu yang menjadi peranan utama dalam kita melaksanakan sebutan yang baik yang mengikut pada ketetapan sifat tu. Boleh faham tuan-tuan dan puan ceritanya Zal tu tak ada dalam ni. Kan? Tapi insya-Allah faham kot. Okey. Tertahan suara dan suara terlepas. Apa maksud tu? Puan Nazimah? Tertahan suara dan suara terlepas? Okey InsyaAllah. Nanti pelan-pelan tuan-puan. Jom. Saya memang menyeru sangat ni. Bukan menyeru lah, kan kata paksa pula kan. Bukan paksa lah. Saya mengharapkan tuan-puan yang mungkin ada kemusykilan pada makhraj huruf, jom ikuti untuk makhraj huruf ni. Dan insyaAllah selepas saja makhraj huruf, kita akan ada seminar sifat huruf pula. Sebab tu saya harapkan tuan-puan, kalau boleh janganlah tiba-tiba join sifat huruf je. Nanti tak faham pula makhraj dia. Nanti banyak orang keliru. Saya pernah kena argue. Ustaz, bukan ke macam saya cerita huruf sad. Okey, huruf sad nak tebalkan dia macam mana? Pangkal lidah akan meninggi, naik. Ustaz, bukan ke huruf sad ni hujung lidah? Kan? Dalam saya menerangkan tu, saya dipertikaikan begitu. Tapi saya, itulah kata, bila kita kena jelas baik-baik. Makhraj ialah peranan untuk kita mengeluarkan huruf. Dan selepas kita dah tahu dah kat mana tempat keluar huruf tu, maka selepas itu barulah akan terbinanya sifat. Sifat ni dia boleh jadi terbina dengan sendiri ataupun kita yang membinanya. Boleh jadi terbina dengan sendiri. Okey, secara maksudnya memang macam sin kan. As. Kalau tak cerita tentang sifat pun, bila kita sebut memang akan terbina dengan sendiri. Automatik. Sebab itu memang mungkin fitrah pada manusia yang melafaz. Dan kita pun dalam Rumi ada huruf S. As. So tak ada masalah. Begitu. Boleh faham lah? Dan ada sifat yang perlu kita bina dia. Kita kena faham betul-betul untuk pegang bunyi dia. Macam tu. Okay. Wallahu'alam. So selesai lah Baik, saya baca balik, kemudian kita ulang sama-sama Wattaqullah. Minta maaf, batuk jap. Sekali lagi Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kita buat sikit. Tu tak nahwan tadi. Okey. Jawal bujawab. Ready? 1, 2, mula. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. So habis dah ayat 194. Okay, ayat 194. Habis dah. Jadi sebelum kita akhiri live kita tuan-puan, sebelum tuan-puan keluar, saya nak ajak jom kita baca dulu sama-sama daripada atas sampai habis lah. Boleh? Boleh tak? Okay, so ready semua? Tarik nafas. InsyaAllah kita mulakan. Tarik nafas dan dalam. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Okay. Tekak saya pakai apa. Kering sikit. Kita baca sekali lagi tuan-tuan. Okay, kali ni kita baca laju sikit kita baca laju sikit. Okay, ready? Kita mulakan. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Okey, selesai dah bacaan kita pada pagi ini tuan-tuan dan puan. Apa-apa pun saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana setia bersama Easy Ngaji daripada awal sehinggalah selesai, dan minta maaf lah kalau ada kekurangan dalam penyampaian saya. InsyaAllah saya cuma membantu. Saya ni bukanlah kata nak mengajar ke apa. Saya hanya share apa yang saya tahu untuk sama-sama kita dapatkan kefahaman, itu sahaja. Ingat tuan-puan, kita tak ada beza pun. Kalau saya tahu pun tu kira lebih sikit je, tak ada apa pun. Kalau nak dibandingkan dengan tuan-puan, banyak lagi pengalaman dalam kehidupan ni, dalam pengalaman menuntut ilmu ni, so lagi banyak. Saya ni, yalah, saya baru umur apa, 20-an tuan-puan. Nak kata makan garam dulu pun tidak juga. So minta maaf sekali lagi kalau ada salah silap, dan mohon maaf anda ada kekurangan dalam sorry, bukan kekurangan, ada percakapan saya yang membuatkan tuan-puan rasa tak sedap hati ke apa. Itu pun kekurangan lah. Saya anggap itu kekurangan pada diri saya lah. Kok ada kalam-kalam saya yang membuatkan tuan-puan rasa macam itulah, saya mohon maaf. Kejap, saya terbaca ni. Mungkin maksud puan sifat bunyi kekal tertahan sekejap. Itu huruf apa tu? Yang ada tertahan sekejap, suara masih mengalir. Maksud Tuan Suhaimi macam mana tu? Mungkin maksud puan tertahan suara sebab tak ada sifat yang macam tu. Kalau kata tertahan tertahan suara kemudian terlepas nafas, tu ya. Kan disebut sebagai sifat rokhawah mahmusah. Lain pula. Tak apalah. Ending ni tiba masuk bab-bab macam ni kan. Tak apa, kita tangguh dulu ya. Tapi apa-apa pun tak ada pun huruf yang tertahan suara kemudian terlepas. Dia bila terlepas tu mesti terlepas je lah. Gitu. Okay, wallahu a'lam. Okay, tak ada apa dah
Alright. Terima kasih semua. InsyaAllah. So yang belum daftar, Okay, yang belum daftar yang belum daftar untuk seminar Makhraj Huruf, silakan untuk tekan link di atas. Kita ada sediakan link. Pada jam 12 tengah hari ni insyaAllah kita akan mula buka untuk pendaftaran. Jadi sahabat-sahabat semua, saya alu-alukan kehadiran ataupun pendaftaran daripada tuan-puan. InsyaAllah moga-moga kita jumpa di sana untuk kita lebih detail dan memudahkan tuan-puan untuk fahami lebih lagi berkenaan dengan kita punya sharing tajwid pada setiap pagi ni. Kan, baru seronok bila kita belajar ada kefahaman yang lebih solid. InsyaAllah ianya akan membantulah. Okay. So itu sahaja sahabat-sahabat semua. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa hashtag kita. Apa dia? Santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Kita tangguhkan dahulu pertemuan kita dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. So, saya undur diri dulu tuan-puan. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk hari akan datang, hari Rabu. Esok tak ada. Esok tak ada. Kita jumpa hari Rabu insyaAllah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jumpa lagi tuan-tuan. Bye bye. Selalu kan ustaz dan ustazah kita cakap, bila nak membaca Al-Quran, bila nak mengaji Al-Quran ataupun kita nak belajar Al-Quran, biasa kan kita kuasai asas dahulu. Dan yang paling utama, makhraj huruf. Tempat kita nak sebut huruf, tempat keluarnya huruf, macam mana kita nak sebut huruf tu dengan betul kan. Dan kadang-kadang kita mesti tertanya-tanya, kenapa makhraj huruf? Kenapa tak tajwid terus? Alah, senang cerita tuan-tuan dan perempuan, apa-apa pun yang kita nak belajar, kita mesti kuasai asas dulu, baru kita boleh pergi ke tahap seterusnya. Jadi, saya nak ajak tuan-tuan dan perempuan semua join waiting list seminar makhraj huruf online 2.0 pada link yang kami sediakan. Ingat tuan-tuan dan perempuan, kuasai asas, baru tahu yang asal. Seminar Makhraj Huruf Online 2.0 dibawa khas oleh Easy Ngaji. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita, jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya
sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Ertinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa, teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhan.